Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 17 Jun bersama saya Zazrina Zainuddin. Berita utama. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI mengharapkan imuniti kelompok sektor pembuatan dapat dicapai selewat-lewatnya September ini selepas 2.25 juta pekerja kilang menerima vaksin COVID-19. Menterinya Datuk Seri Azmin berkata, sasaran itu bergantung sepenuhnya kepada bekalan vaksin dan tenaga kerja yang dibekalkan untuk program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta, PIKAS. Katanya Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam mesyuarat Kabinet semalam memberi jaminan bekalan vaksin akan dipertingkat berkali ganda pada bulan Julai serta Ogos ini. Dengan itu, MITI menurut beliau mengharapkan sebahagian daripada vaksin itu diperuntukkan untuk sektor ekonomi. Namun, keutamaan tetap perlu diberikan kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV bagi petugas barisan hadapan sektor ekonomi di Jawi Pulau Pinang hari ini. Turut hadir sama Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow. Tambah beliau lagi apabila imuniti kelompok telah dapat dicapai, maka sektor ekonomi boleh dibuka secara berperingkat-peringkat. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Azmin berkata MITI menerima permohonan daripada lebih 1,200 syarikat membabitkan 200,000 pekerja untuk menyertai PIKAS. Apa jua alasan untuk melengahkan pembukaan Parlimen bukan sahaja tindakan anti-demokrasi tetapi menyinggung kemuliaan dan kebijaksanaan institusi raja yang bebas dan berada di atas politik. Demikian kata Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berhubung saranan yang di-Pertuan Agong yang mahu Parlimen segera bersidang. Datuk Seri Muhammad dalam kenyataannya berkata, Parlimen tidak memerlukan pelbagai fasa dan syarat untuk dibuka. Sebaliknya, ia adalah medan sebenar segala usaha pemulihan diperdebat dan dibincangkan. Tambah beliau, pengumuman kerajaan melalui Pelan Pemulihan Negara bahawa Parlimen boleh dibuka menjelang September atau Oktober bukan satu kepastian. Sebaliknya, ia tertakluk kepada pelbagai syarat seperti pengurangan kes dan kadar vaksinasi melalui pelbagai fasa yang digariskan. Semalam, Istana Negara memaklumkan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan cadangan supaya persidangan Parlimen diadakan secepat mungkin selepas berkenan menghadiri dan mempengerusikan perbincangan khas Raja-Raja Melayu. Berita seterusnya. Prasarana Malaysia Berhad kini dalam proses perbincangan untuk menjadikan bas-bas miliknya sebagai pusat vaksinasi bergerak bagi memudahkan rakyat mendapat suntikan vaksin. Pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Datin Norlia Noah berkata, program itu turut melibatkan perkhidmatannya di Pulau Pinang dan Pahang. Datin Norlia dalam satu kenyataan hari ini berkata, ianya adalah inisiatif tambahan untuk membantu kerajaan menjayakan Pelan Pemulihan Negara seperti yang diumumkan Perdana Menteri 2 hari lalu. Selain itu, Prasarana juga katanya sedia berbincang dengan KKM dan MOSTI untuk membuka pusat vaksinasi sementara di stesen-stesen LRT. Ini termasuk di stesen LRT Putra Heights dan stesen LRT Awan Besar yang mempunyai kemudahan serta kawasan parkir kereta yang luas. Menurut Datin Nolia lagi, pihak pengurusan sedang merancang pelan untuk menawarkan staf prasarana sebagai sukarelawan di pusat-pusat vaksinasi bagi membantu meringankan beban yang ditanggung oleh para petugas barisan hadapan KKM ketika ini. Tambahnya, penglibatan prasarana dalam membantu kerajaan semasa pandemik sudah bermula apabila bas-bas syarikat itu digunakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memindahkan pesakit-pesakit COVID-19 ke pusat-pusat kuarantin. Pejabat bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi hari ini menafikan sekali lagi dakwaan bahawa beliau sudah meninggal dunia. Dalam satu kenyataan, pejabat Tun Abdullah memaklumkan beliau kini berada dalam keadaan sihat di samping keluarga. Kali terakhir berita palsu Tun Abdullah meninggal dunia adalah pada 22 April lalu menerusi Facebook. Pada 2 Ogos tahun lalu pula, media sosial gempar apabila terdapat mesej tular mengenai keadaan kesihatan Perdana Menteri Malaysia kelima tersebut. Bagaimanapun, pada November tahun sama, Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, 2 individu termasuk penulis artikel sudah dipanggil bagi memberi keterangan berhubung penularan berita palsu berkenaan. Orang ramai boleh menikmati diskaun sehingga 50% untuk pembayaran saman-saman terpilih termasuk yang telah disenarai hitam bermula esok.
Bagaimanapun, tawaran itu tidak termasuk kes saman dalam sebutan mahkamah, kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan pada tahun 2021, kesalahan kenderaan berat dan kesalahan berkaitan pengubah suaian egzos. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Komisioner Dato' Azizman Alias berkata, tawaran diskaun itu adalah selama sebulan dan boleh dilaksanakan melalui aplikasi My Bayar Saman. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan, pengguna dikehendaki melakukan pembayaran tanpa tunai kerana semua kaunter pembayaran saman di kontingen dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD seluruh negara akan ditutup. Ia bagi mengurangkan penularan jangkitan COVID-19 dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 penuh sepanjang tempoh kempen itu berlangsung. Tambah Dato' Azizman, aplikasi baharu yang diperkenalkan itu merupakan inisiatif JSPT dalam menyokong hasrat kerajaan ke arah memberikan perkhidmatan pembayaran tanpa tunai sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam masa sama, PDRM berharap pengurangan kompaun saman ini akan dapat membantu meringankan urusan orang ramai yang terkesan dengan situasi sukar pandemik COVID-19 ketika ini. Seorang penunggang motosikal maut dirempuh sebuah trailer di lebuh raya Sungai Besi berhadapan Central Residence dari arah Kuchai Lama menuju ke Pekan Sungai Besi. Kejadian berlaku sekitar jam 11.40 pagi tadi. Menurut sumber, mangsa yang maut adalah pemuda berbangsa Cina berusia sekitar 30-an, manakala pemandu trailer pula berusia 40 tahun ke atas. Difahamkan pemandu trailer telah melanggar mangsa di simpang lebuh raya Sungai Besi berdekatan kondominium itu sebelum menyeret motosikal mangsa sejauh lebih 100 meter. Mangsa yang menunggang motosikal jenis EX5 berwarna biru maut di tempat kejadian. Malaysia Gazette ketika dihubungi pengarah JSPT Kuala Lumpur, ACP Zulkifli Yahya berkata, pihak polis sedang menjalankan siasatan di lokasi kejadian. Tambah beliau, butiran lanjut akan dikeluarkan setelah siasatan penuh selesai. Kes disiasat di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan laporan itu mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.